Setiap insan mendambakan tubuh badan yang sihat. Namun, wanita uzur ini akur dengan ketentuan ilahi bagi meneruskan sisa hidup yang ada. Sejak kan betul yang belakang ni asyik muntah kadang-kadang. Loya, badan lemah. Doktor cakap saya ni mungkin tak boleh baik sakit dia. Bersamamu minggu ini telah berkunjung di Kampung Punggai yang terletak di Pengerang, Johor. Rata-rata penduduk di sini bekerja sebagai nelayan kerana kedudukannya yang hampir dengan persisiran pantai. Namun, kisah keluarga ini menarik perhatian pihak kami untuk menyelami kehidupan mereka. Sejak 3 tahun lalu, Halimah Sakur, 58 tahun, hilang tempat mengadu kasih. Sebelum ini, dia dan arwah suaminya sama-sama mencari rezeki bagi menampung kehidupan keluarga. Dia sakit kencing manis. Kencing manis dia makan dalam. Macam dia merana lah, kurus. Dia dulu dia kuat, dia kerja, nelayan ke laut. Dia dah sakit, tak adalah cik yang kerja. Dulu kerja. Kadang tolak pasir dalam biru. Habis suami dah sakit, tak boleh kerja. Kita rumah nak bayar semua dulu. Anak sekolah. Makcik lah yang tanggung. Namun kini, segalanya berbeza. 8 tahun disahkan menghidap sakit buah pinggang, Halimah menderita. Kesihatan Halimah yang semakin merosot ditambah dengan faktor usianya yang semakin meningkat, kudrat Halimah tidak sekuat dahulu. Dia tidak lagi dapat keluar bekerja untuk mencari rezeki dan hanya bergantung sepenuhnya terhadap pendapatan anak-anaknya sahaja. Dia cakap tergantung pada ubat lah, kata dia. Saya pun cakap, tak boleh baik ke doktor? Tak, mungkin tak boleh lah, kata dia. Jangan sampai ubat tu putus lah, kata dia. Saya cik pun, sejak kan yang belakang ni asyik muntah kadang-kadang. Loya, badan lemah. Terpaksa lah pergi hospital. Dia kalau macam dah lemah gitu, kaki bengkak, makcik terus pergi hospital Johor. Tak boleh pergi mana-mana, kata dia. Doktor cakap saya ni mungkin tak boleh baik sakit dia. Setiap hari, Halimah perlu menjalani proses mencuci buah pinggang dengan melakukannya sendiri di rumah. Menurut Halimah, dia terpaksa melakukannya sendiri kerana tidak mempunyai kenderaan untuk berulang-alik ke hospital. Malahan, kos cuci air secara sendiri ini jauh lebih murah berbanding cuci darah di hospital. Jelas Halimah, untuk melakukan proses ini, dia perlu menjaga tahap kebersihan yang sangat tinggi. Bahkan, dia khawatir jika tidak dijaga dengan rapi, ia akan menyebabkan komplikasi lain pula. Sekian lama menanggung penyakit ini, pelbagai cabaran yang dialami sedikit demi sedikit. Malah, kesan penyakitnya itu semakin hari semakin membimbangkan. Jika dahulu Halimah boleh membuat pekerjaan berat, namun kini untuk berdiri lama sahaja sudah memenatkan. Kadang kaki bengkak, tak boleh berdiri lama.
Kadang-kadang kita buat kerja sekejap je, duduklah. Tak boleh lama bengkak kan. Kadang kiri kanan bengkak. Tangan bengkak. Ni pun bengkak ni. Tangan sebelah, tengok sebelah susut. Bengkak. Sakit. Nak cakap dengan siapa? Suami dah tak ada. Sendirilah tanggung. Jagalah macam benda yang doktor cakap tak boleh makan, saya tak makan lah. Air pun tak boleh minum banyak. Dia cukup lah air segini minum. Satu hari betul itu. Dengan sukatan air sebanyak itu, bagaimanakah wanita uzur ini menjalani hari-harinya ketika di bulan Ramadan? Kadang kaki ni bengkak. Tak boleh berdiri lama. Kadang-kadang kita buat kerja sekejap je, duduklah. Sakit. Nak cakap dengan siapa? Suami dah tak ada. Sendirilah tanggung. Sudah menjadi tanggungjawab anak untuk menjaga ibu di hari tua. Muhammad Udin Mahat, 36 tahun, bekerja sebagai nelayan untuk menyara keluarganya serta membiayai kos perubatan ibu. Dia berjual pada toki. Saya sebab pun bekerja pada toki, bot pun bot toki semua. Anggaran tangkapan tu ikut tergantung pada hasil kita menangkap ikan lah. Kalau ada lebih rezeki, lebih lah. Kalau kurang, kurang lah. Ada yang tak pernah pun, tak dapat pun ada. Sampai minyak tak dapat bayar pada toki. Maknanya besok keluar ada rezeki, baru kita orang akan potong minyak lah. Banyak kerja lah selain pada menangkap ikan, kadang ambil upah bikin motor orang, kadang gunting rambut orang. Itu saya buat lah, kadang mesin rumput. Kalau masa free tu tak ada pergi ke laut, saya buatlah kerja yang kadang orang minta tolong. Menurut Udin, pendapatannya sebagai seorang nelayan tidaklah banyak. Ada kalanya dia langsung tidak mendapat sebarang hasil. Oleh sebab itu, dia terpaksa melakukan pelbagai pekerjaan untuk mencari pendapatan yang lebih. Macam pendapatan tergantung pada yang kita nangkap lah. Kalau pada musim sekarang pun tinggi pun kadang ada, kadang tak ada ikannya. Kalau dapat 5-6 ekor tu dapatlah kadang 100. Dapat 100 ke atau 100 lebih, tolak minyak belen lah berapa puluh ringgit. Jika ada rezeki lebih, itulah yang akan dibawa pulang buat keluarga. Setiap hari, Udin akan datang ke rumah ibunya untuk memberi hasil tangkapan sebagai juadah mereka pada hari tersebut. Jika tidak ke laut, dia akan membeli sedikit barangan basah seperti sayur-sayuran. Apa sahaja makanan yang dibawa pulang oleh Udin, Halimah sama sekali tidak pernah merungut. Bagi Halimah, dia sudah lama tidak mempunyai nikmat makan setelah disahkan menghidap penyakit buah pinggang. Kini, dia lebih banyak berpantang dan menjaga pemakanan kerana tidak mahu menyebabkan kesihatannya menjadi lebih teruk. Kadang apa yang Udin buat balik lah, saya makan. Kalau tak ada ikan, tak ada lah. Itu je. Kadang-kadang kalau ada pucuk ubi, ambil pucuk ubi, celur buat air asam. Tak ada pula lah, mak ada lah sikit-sikit tu makan. Apa tak ada, sendirilah.
Apa yang ada makan, cakap. Bersyukurlah kita sampai tak makan lah. Masak nasi bubur pun makan, tak apa. Udin yang turut mempunyai kehidupannya sendiri sama sekali tidak melupakan ibunya. Kadangkala setelah siap bekerja, Udin akan meluangkan masa bersama ibunya. Ada kalanya juga, Udin akan membawa isteri dan anak-anaknya untuk melawat ibu di rumah. Lokasi rumah Udin yang tidak jauh dengan ibu memudahkan dirinya untuk sentiasa melawat dan menjaga ibunya yang sakit. Halimah bersyukur, namun dia memahami anaknya juga mempunyai tanggungjawab tersendiri. Melihat keadaan ibu yang menderita, Udin gusar. Baginya, dia sanggup melakukan apa sahaja bagi melihat ibunya sihat seperti dahulu. Kaki dia bengkak kiri kanan. Tu hari try telefon ke HSA. HSA cakap try tukar air, pakai air merah. Tu hari siapa Kak Lisa bawa mak pergi ke HSA tukar air. Bila tukar air tu alhamdulillah lah ada perubahan sikit pada kaki dia. Tapi yalah kita tak tahu jangka masa sampai bila dia boleh bertahan dengan air tu. Nak cuba try tapi yalah kalau sesuai dengan buah pinggan saya pun saya rasa saya sanggup untuk mak lah. Kita tak tahu jangka masa sampai bila dia boleh bertahan dengan air tu. Nak cuba try tapi yalah kalau sesuai dengan buah pinggan saya pun saya rasa saya sanggup untuk mak lah. Biarpun Halimah reda dengan keadaan dirinya sekarang, jauh di sudut hati Halimah tersimpan satu harapan. Dia sangat mengharapkan agar ada insan yang sudi menderma buah pinggang buat dirinya. Hampir 8 tahun Halimah menantikan saat-saat itu. Namun Halimah akur. Dia terpaksa menolak jauh perasaannya kerana menganggap harapan yang dia dambakan itu mustahil. Ada juga, saya mengharap juga. Sakit buah pinggang ni bukan sihat lalu. Kadang sakit, kadang demam. Kadang kaki bengkak, tak boleh berjalan. Kadang masak sendiri. Siapa nak masak? Semakin hari, semakin uzur. Halimah menantikan ada insan yang sudi membantu dirinya. Kami cuba mendekati isi hati Halimah, namun dia enggan meluahkan segalanya. Semoga ada sinar buat diri Halimah untuk sihat seperti dahulu. Derita yang dialami keluarga Halimah telah menjadi satu tanggungjawab buat penaja utama bersamamu, Syarikat Faiza Sendirian Berhad untuk hadir menghulurkan bantuan. Sumbangan yang diwakili oleh Pengurus Besar Kanan, Dr. Salwa Abu Bakar, telah menyalurkan bantuan berupa wang tunai serta pelbagai barangan asas keluaran Faiza seperti beras, kicap dan rempah ratus. Semoga dengan sumbangan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban Halimah. Itu pun kalau macam ada macam kulat kan. Dia suruh. Selain memberikan sumbangan, Dr. Salwa turut menyelami kesusahan yang dihadapi Halimah. Proses mencuci air secara sendiri itu telah membimbangkan pihak penaja tersebut. Saya duduk sinilah.
Nanti wire ni, saya minta maaf wire ni nanti keluar semua, baru ambil air tu, baru lap meja ni semua. Ni ada air dia lah, ni air ubat dia. Ni air basuh tangan, ni lap meja punya. Hari ini, kru bersamamu telah membawa beberapa penduduk asnaf di Pengerang untuk hadir ke Hotel Hard Rock di Desaru. Selaku pengurus besar Hotel Hard Rock, Encik Murray telah menaja set makanan bagi menyambut kedatangan para asnaf ini serta membolehkan mereka untuk merasai suasana di hotel ini. To help the needy people in the community. So we try not to go too far out of the community. We work well within the immediate community here because there are a lot of people in need. So we're looking at different schools, orphanages. During Ramadan, we brought a school of 65 kids and families here to enjoy the Ramadan buffets in the evenings. And we also do reach out programs to different families. I think our ultimate goal is to see how in the long time we can sustain the help towards them by giving them jobs or giving them some kind of things that can help them help themselves as well. Rezeki yang tidak dijangka. Keluarga-keluarga asnaf ini sangat teruja dapat menikmati makanan di hotel mewah ini. Hotel Hard Rock Desaru serta pengerusi Persatuan Suara Prihatin Pengerang SPP Nur Azam Abdullah sentiasa bekerjasama dalam menyantuni mereka yang memerlukan. Dulu saya sihat, saya gembira. Setelah saya sakit ni, gembira lah. Tapi Tuhan aja yang tahu hati saya ni. Ingin nak pergi sama kakak-kakak kadang-kadang. Nak berjalan, kan? Tak boleh sekarang. Pasal kita kena cuci. Tak boleh berjalan sama kakak. Buat kerja kahwin pun jangan pergi. Duduk ajalah kat rumah. Halimah akur dengan ujian yang diberikan buat dirinya. Malah banyak isi hati yang dipendam. Baginya, biarlah dia sahaja yang tahu kerana tidak mahu membebankan anak-anaknya lagi. Namun, Halimah sentiasa berharap masih ada insan yang mampu mengubah nasibnya kelak. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 5 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Johor Darul Takzim, keluarga Siti Baizura Zainal Abidin. Dan keluarga Rokiah Isnin. 1 keluarga dari Pantai Timur Negeri Kelantan, keluarga Cik Zila Cik Omar. 1 keluarga dari Negeri Pahang, keluarga Mariani Cik Rosli. Manakala 2 keluarga di utara, Kedah Darul Aman, keluarga Nurul Husna Muhammad Razzi. Dan keluarga Nur Hanim Abdul Rahman. 1 lagi keluarga Supiah Muhammad Yusof dari negeri Selangor. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan